Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia kata wa ja'altu ummataka humul awwaluna wal akhiruna wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khitbatun wala salatun hatta yushhidu annaka abdi ashhada yushhidu annaka anna Muhammadan abdi wa rasuli. Ini masih lagi firman Allah Ta'ala. Maka dia kata, dan aku Allah, jadikan umat kamu itu umat Nabi Muhammad. Mereka itu umat kamu yang permulaan, yakni permulaan nisbah alam arwah. Permulaan nisbah alam arwah. Dan kesudahan, yakni kesudahan nisbah alam realiti syahadah. Kita di alam arwah kita diciptakan dulu selepas Nabi SAW. Kemudian pada dari sudut realitinya ialah kita di akhir. Kemudian kata dia, dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu umat kamu kejahatan, yakni kejahatan sama sekali. Kejahatan ni bala seperti mana umat-umat terdahulu. Dan sembahyang tidak akan betul lah. Aku jadikan umat kamu itu tiada melalui oleh umat kamu bagi mereka itu umat kamu. Fa'il kejahatan, bukan umat kamu. Melalui bagi mereka itu umat kamu oleh kejahatan. Kejahatan sini ialah dosa lah. Dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu umat kamu bahawasanya engkau hamba-Ku dan pesuruh-Ku. Dengan makna tidak akan melalui hukum taklif dari sudut dosa pahalanya, melainkan setelah dia ucap syahadah. Tapi kalau tak ucap dia taklif ni, makna dia kalau dia berada sebelum zaman Nabi, dia panggil ahlul fatrah. Kalau dia berada pada zaman Nabi tapi tidak beriman dan tidak naik saksi, itu berlaku juga hukum dosa, dia panggil kafir lah. Dosa tak sembahyang, dosa tak puasa pun ada juga pada orang kafir menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau sebelum diutuskan Nabi, maka dia panggil ahlul fatrah. Maka tak kena atas ahlul fatrah ni sembahyang, puasa, zakat. Dosa tak kira dosa, pahala tak kira pahala. Wa ja'altu min littaba'i. Waja'altu min ummatika ay min ba'dhi ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum aqwaman qulubuhum anajiluhum. Anajiluhum tu jamak bagi Injil.
Injil, anajil. Anajil jamak bagi jamak taksir bagi Injil. Waja'altu min ay min ba'di ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim. Dan aku jadikan daripada umat kamu Muhammad beberapa kuat, yakni kaum yang kuat, kaum yang teguh hati mereka itu umat. Teguh pengajaran di dalam hati. Pengajaran dari dalam hati, yakni ingat sungguh Injil, apa-apa yang berkaitan dengan Injil, ingat sungguh. Teguh kuat hati mereka itu umat kamu, pengajaran di dalam hati mereka itu umat. Ini pengajaran dari sudut ingat betul isi kandungan Injil. Ini apa kandungan Injil itu? Terdapat pada umat Nabi SAW. Kerana Quran itu terkandung padanya semua kitab-kitab yang terdahulu secara ringkas. Dan seluruh isi Quran terdapat pada Al-Fatihah. Seluruh isi Fatihah terdapat pada Bismillah dan sebagainya. Itu disebut dalam Hasyiah Sawi. Wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqan wa akhirahum ba'than. Dan aku Allah jadikan akan dikau Muhammad awal nabi, yakni awal nabi nisbah kejadian. Kejadian tu tamyiz lah, yakni nisbah kejadian. Kejadian dari alam roh tu dia yang pertama. Dan akhir nabi bangkitan, yakni nisbah kebangkitan. Itu tamyiz. Wa ja'altuka awwala man yuqda lahu yaumal qiyamati. Dan aku jadikan dikau awal mereka itu para anbiya yang dihukumkan pada hari kiamat. Dihukumkan, yakni berlaku faslul qada dengan syafa'atul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah hisab, permulaan hisab. Wa a'taituka sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani ini Fatihah lah. Lam u'ti sab'an minal mathani tadi nabiyan, akan seorang nabi pun qabla Muhammad. Dan aku berikan dikau, yakni Muhammad, akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan 7 ayat, yakni Fatihah di dalam sembahyang, iaitu 7 ayat tu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dikira masuk dengan bismillah. Sab'ul mathani, bagi yang tidak mengakui bismillah itu ayat Quran, maka siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, kemudian selepas tu satu ayat yang lain. Kalau kita satu ayat tu siratal ladzina sampai waladhdallin. Bismillah tu satu ayat. Tiada aku beri akan dia akan 7 ayat itu akan satu nabi, yakni satu nabi jua pun yang dahulu-dahulu, yakni yang sebelum daripada kamu, daripada Muhammad. Wa a'taituka khawatima suratil baqarati min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablaka. Dan aku berikan dikau kesudahan surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir, daripada perbendaharaan di bawah arash. Tiada aku beri akan dia akan surah ayat itu seorang nabi, yakni seorang nabi jua pun dahulu-dahulu, yakni sebelum daripada kamu. Wa a'taituka thamaniyata apa tu? Apa tu? Wa a'taituka thamaniyata. Wa a'taituka thamaniyatan. Wa a'taituka thamaniyatan. Lepas tu ashum. Thamaniyata ashumin. Itu. Thamaniyata ashumin. Bahagian Al-Islamu badal bagi thamaniyah. Al-Islamu wal hijratu was sadaqatu wal amru. Bukan. Jadi badal nasah. Al-Islama wal hijrata was sadaqata wal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Wa ja'altuka fatihan wa khatiman wa a'taituka liwa al-hamdi. Fa adamu wa man dunahu tahta liwa'ika. Dan aku berikan dikau Muhammad 8 kelebihan, 8 bahagian kelebihan, iaitu 8 tu Islam,
Dan Nabi lain pun Islam juga. Cuma ni zahir lagi lah. Dan berpindah, yakni hijrah daripada Mekah kepada Madinah. Dan sedekah, sedekah sunat, sedekah wajib, zakat, sedekah sunat, sedekah biasa. Dan menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada mungkar, yakni dengan syarat kalau orang yang kita nak tegah itu mendengar cakap kita. Kalau tak dengar cakap kita, maka tak wajib tegah daripada maksiat, cukup benci dalam hati. Itu kata pandangan pertama. Pandangan kedua kata tidak kisah sama ada dia itu dengar ke tak dengar, kita wajib juga cegah. Kerana yang wajib di atas kita yang cegah, bukannya tunggu dengar tak dengar cakap kita. Ini khilaf tu dalam Aqidatun Najin. Dan aku jadikan akan dikau permulaan, permulaan dan kesudahan. Ini permulaan nisbah ke penciptaan, kesudahan nisbah kebangkitan. Dan aku berikan dikau panji-panji kepujian. Panji tu yang macam bendera lah dia pada mahsyar nanti. Ada panji dia. Ada panji dia macam bendera tu. Liwa alhamd. Tu sahabat pun ada panji dia. Sahabat pun ada panji dia. Lepas tu orang yang sahabat yang murtad kemudian dia kembali kepada Islam, mazhab Syafi'i kata sahabat, title sahabat tu kembali. Kerana mereka itu akan masuk juga di dalam panji sahabat. Di bawah panji-panji engkau. Maka Adam dan lainnya lain pada Adam. Adam dan lainnya, yakni lain tu dengan makna sekalian Nabi-Nabi yang lain. Sekalian Nabi-Nabi lain tu di bawah panji-panji engkau. Nabi-Nabi semua di bawah panji Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dan umat saja yang mula-mula dihisap. Pada tu baru orang lain. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka. Dan bahwasanya aku, ni yang dapat semayang ni. Dan bahwasanya aku pada hari aku jadikan 7 petala langit, 7 lapis langit dan bumi 7 lapis bumi. Sungguhnya sya'an telah aku fardukan atas kamu, atas Muhammad dan atas umat kamu. Yang ni sejak dulu lagi dah ni fardukan, cumanya belum jadi. Mana ta'aluk tanjizi qadim, wiradat Allah Ta'ala sudah berkehendak sejak azali akan difardukan sembahyang 5 waktu, cuma belum terjadi. 50 sembahyang, 50 asal tu, 50 salatan, 50 sembahyang. Maka diberikan, yakni dikerjakan dengan dia dengan sembahyang tu kamu, yakni oleh kamu dan umat kamu. Maka dirikan, yakni kerjakan dengan dia dengan sembahyang. Dirikan dengan cukup rukun dan syarat. Dengan cukup segala rukun-rukun dan syarat-syarat sah sembahyang. Kalau tidak, tak ada lah. Tidak sah lah sembahyang tu. Kemudian, maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya, Tuhan Nabi, kembali ia Muhammad hingga terbukalah awan yang dahulu. Ni nak bayang tak apa ni, sebab ni makhluk awan-awan ni. Kalau Allah Ta'ala tak nak bayang lah. Jadi Nabi SAW naik atas arah tu, naik sampai ke atas Sidratul Muntaha tu, bukan bermaksud Allah Ta'ala berada di sana. Allah Ta'ala tetap tidak bertempat, tidak dikaitkan, tidak bertempat. La yahtaju ilal makan, ay la yataqayyadu bimakan. Allah Ta'ala tidak berkait langsung dengan tempat. Bukan makna Allah Ta'ala tak berhajat pada tempat, dengan makna Allah bertempat, cuma Allah tidak berhajat pada tempat. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam firman Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut, kalau kata nak duduk tempat lain pun boleh, tapi Allah tidak berhajat pada tempat tersebut. Itu dia panggil kalam yang salah. Tak berhajat di situ, mana la yataqayyadu, tidak berkait langsung dengan dengan tempat. Bukan mana Allah bertempat tapi tidak berhajat pada tempat. Jadi semalam yang Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur. Baitul Izzah dia tak sebut. Baitul Izzah tu ialah berada di berada di atas apa dia panggil? Langit bumi apa dia? Apa dia panggil? Sila dia. Sebelum langit pertama tu. Langit bumi apa dia? Langit bumi. Pelik ya. Ada sila tu.
Juga kat kendaraan tu kan. Kan, ni yang sebelum naik langit pertama tu, langit bumi dia panggil. Apa dia panggil? Langit dunia. Langit dunia. Langit bumi. Langit dunia. Tu Baitul Aizah, Baitul Ma'mur atas lagi. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Tu. Kemudian akan selesai habis. Maka terbuka awan habis. Yang dinamakan yang dinamakan awan itu raf-raf tu. Raf-raf yang hijau tu, yang kata satu kain apa semua tu. Dan yang hijab an-nur, dan yang hijabun nur, hijab daripada cahaya tu, yang 70,000 cahaya yang Nabi SAW lalu telah mengambil Jibril dengan tangannya Jibril. Sampailah di bawah Sidratul Muntaha pun Nabi Jibril pun sambut. Turun hingga datang ia Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiada berkata Ibrahim baginya yang Muhammad suatu. Ini suatu daripada apa pun, daripada hasil daripada perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Sebab dia Khalilullah. Jadi Khalilullah ni apa yang Allah Ta'ala fardu atas tu, terima je lah bulat-bulat. Tu Khalilullah. Mari ni naik ke 6 sekali jumpa Musa, baru dia kritik. Sebab dia kalimullah. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni pada langit yang ke-6. Maka sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia Musa menolong kami. Maka katanya Musa, apa diperbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad, dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu? Ni Musa tanya. Nabi SAW pun jawab, maka sabda Nabi SAW, iaitu benda yang difardukan itu memfardukan Allah Ta'ala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Ni yang kata Imam Bajuri rahimahullah dalam Hasyiah Fathul Qorib itu, dia kata apa? 50 tu takdir kat mana? Contoh setiap kita punya senggang ni, contoh subuh tadi sampai zuhur. Di antara subuh dengan zuhur ni ada 10 semayang sepatutnya. Zuhur sampai asar ada 10 semayang. Asar sampai maghrib ada 10 semayang. Maghrib sampai isyak ada 10 semayang. Isyak sampai subuh ada 10 semayang. Cukup 50. Disebabkan dihazahkan jadi 5, maka setiap semayang yang kita buat wajib tu kali 10. Jadi semayang subuh kita tu dapat pahalanya kali 10. Dia ibarat macam 10 semayang. Sebab satu kebaikan itu dibalas Allah Ta'ala 10 kebajikan. Digandakan Allah Ta'ala 10 kebajikan. Bahkan boleh lebih lagi. Tu alal aqala 10 tu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka berkata Nabi Musa, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu, dan pohonkan ringan daripada kamu dan umat daripada umat kamu. Ringan ni supaya dikurangkan, jangan lebih sangat banyak tu. Maka bahawasanya sya'an umat kamu itu tiada kuasa demikian itu, demikian sembahyang 50 waktu. Tak boleh. Maka bahawasanya sya'an aku cuba bagi manusia yang dahulu-dahulu, yang ni aku test dah dulu. Sebelum kamu ni aku dah lalui. Manusia dahulu-dahulu ni, yang ni manusia Bani Israel dia tu lah. Daripada kamu, dan aku cuba akan semayang tu Bani Israel terlebih sangat keras. Terlebih sangat keras dari sudut tidak tidak melaksanakan semayang tersebut. Bahkan Nabi Musa AS, dia punya umat dia 3 waktu dia semayang sekali sehari pun tidak boleh buat. Patah lagi 50. Umat yang lemah, umat Muhammad ni. Sungguhnya pada yang kurang daripada 50, maka lemah mereka itu Bani Israel. Lemah 50, bawah 50 pun dah lemah dah. Sedangkan umat Bani Israel umat yang kuat-kuat, umat Nabi Muhammad umat yang dhaif. Maka lemah mereka itu, dan tinggal mereka itu Bani Israel akan yang kurang daripada 50 tu. Dan bahawasanya sya'an umat kamu terlebih dhaif. Umat kamu, umat Nabi Muhammad terlebih dhaif. Silap. Ini dobitnya umat Nabi Musa AS diwajibkan semayang 2 kali, iaitu pagi dan petang. Bukan 3 kali. 3 kali tu Syiah. Musa tu 2 kali sehari, iaitu petang dan siang. Petang dan siang pula. Pagi dan petang. Maka lemah mereka itu habis. Dan bahawasanya sya'an umat kamu terlebih dhaif, tubuhnya umat kamu tu nisbah tamyiz. Dhaif tu dari sudut mana? Dari sudut tubuh. Dan hati umat kamu, dan pelihat umat kamu, dan pendengarnya. Ada pelihat dan pendengar. Ada terjemah sifat makni dia.
pendengar dan pelihat. Maka tatkala mendengar Nabi, ini mendengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian perkataan Musa, berpaling, jawab bagi tatkala berpaling ia Muhammad kepada Jibril, maka mengisyarat, yakni mengisyarat kepadanya, kepada Muhammad oleh Jibril dengan kembali. Jibril pun beri isyarat, kata barilah patah balik pergi ke Tuhan. Ini peristiwa, kalau tidak Allah Ta'ala boleh je bagi gitu di situ juga. Tapi nak kata terjadi peristiwa Isra' Mi'raj, jadilah begini. Kalau ikut kata ayah naik, tak apa, Allah Ta'ala tahu lakon dah. Inilah dipanggil satu lagi dalil berkaitan dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata-kata bila dia berkehendak. Kalau dia tak berkehendak, diamlah. Tapi sifat berkata ada sejak azali. Jadi kalau Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata dengan kalam masdari, maka seolah-olah Allah Ta'ala tak berhenti cakap apa sekarang. Dan Nabi SAW pun tak payahlah buat penat-penat ni atas tu. Allah Ta'ala buka hijab, dengar selalu. Maka kembali ia Muhammad hingga sampai kepada Sidratil Muntaha. Situ tu Jibril tak gila lah. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu. Maka tatkala melalui hingga awan tu, awan mana? Raf-raf tadi, raf-raf yang hijau. Maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadratul Kursi, lalu sujud ia Muhammad serta bersembah, yakni berkata ia Muhammad, hei Tuhanku, ringankan olehmu, yakni sedikitkan olehmu akan sembahyang itu daripada umatku. Nokta. Maka bahawasanya sya'an terlebih dhaif umat, yakni terlebih dhaif umatku itu. Maka firman Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, sungguhnya sya'an telah kuringankan daripada mereka itu umat kamu 5 sembahyang. Mana tolak 5 jadi 45. Kemudian maka turun Nabi SAW dan terbuka awan-awan raf-raf tadi, dan kembali pula kepada Musa. Maka katanya Musa, bagi Muhammad telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Katanya Muhammad baginya Musa, telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, kembali olehmu kepada Tuhan kamu, maka pohonkan ringan, yakni kurangkan waktu sembahyang itu. Maka bahawasanya sya'an umat kamu tiada kuasa demikian sembahyang 45 waktu. Maka kembali pula Nabi SAW, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui Sidratul Muntaha dan awan raf-raf tadi. Maka dikurangkan pula 5 sembahyang jadi 40. Lepas tu dia pun ringkas, dan sentiasalah kembali pergi datang oleh Nabi SAW antara Musa dan Tuhan Nabi Musa atau Tuhan Muhammad. Dikurangkan 5 sembahyang hingga tinggal 5 sembahyang pada sehari semalam. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, telah kujadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang. Gandanya 50 sembahyang. Sebab tu kita main subuh dapat 10, zuhur dapat 10, gitulah. Tiap-tiap satu 10, tiap-tiap satu sembahyang itu 10 gandaan pahala sembahyangnya. Tiada menukar perkataan yang padaku, dengan makna tak ubah dah. Hak ni yang ketetapannya. Dan tiada menghilangkan suratanku lagi, yakni suratan takdir dari sudut umat Nabi SAW, kena sembahyang 5 waktu sahaja, tidak kurang dan tidak lebih. Dan barang siapa mencita-cita akan berbuat kebajikan, maka tiada dikerjakannya kebajikan itu, niscaya disuratkan baginya, bagi orang tu suatu, yakni salah suatu kebajikan. Dia kata, siapa-siapa mencita-cita sini azam. Bukan nama azam. Berazam. Kalau nama azam tu apa? Berazam. Berazam, dia tak buat kebajikan. Dia azam saja. Berazam nak buat, tapi tak buat. Maka dia dapat satu pahala. Tu suatu, yakni satu kebajikan. Maka jika ia seorang mengerjakan kebajikan dalam keadaan dia telah azam, niscaya disuratkan baginya, bagi orang tu 10 kebajikan. 10 kebajikan, 10 pahala. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Jadi komentar para ulama'nya ialah Nabi SAW naik turun tu kerana izharus syaraf,
untuk menzahirkan kemuliaan Nabi SAW boleh jumpa Tuhan. Padahal Allah Ta'ala tahu dah dia akan minta sampai kurang jadi 5. Itu dia panggil untuk izharus syaraf. Izharus syarafin Nabi SAW biliqa'i rabbih. Tu untuk menzahirkan kemuliaan Nabi SAW dengan berjumpa dengan Tuhan dia di atas sana. Cuma Allah Ta'ala tidak bertempat di sana. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, ini berazam, maka tiada dikerjakannya seorang dia akan kejahatan, maka tiada disuratkan baginya bagi barang siapa suatu kejahatan. Oh bukan, kalau kata tak surat ni makna dia hamun lah. Kalau dia azam ni dia kena juga satu kejahatan walaupun dia tak buat. Jadi barang siapa cita-cita sini, cita-cita ni masuk pada kata hamun lah. Hamun ni bawah azam sikit. Jadi kalau hamun ni, kalau dia cita-cita nak buat jahat tapi tak jadi, maka tak catik dosa. Tapi kalau azam nak buat, tak jadi buat pun catik satu dosa. Dia wajib bertaubat. Dan jika dikerjakan barang siapa itu akan kejahatan, disuratkan sesuatu, yakni satu kejahatan juga, bukannya 10, satu ya. Jadi dosa tidak digandakan, pahala digandakan. Kecuali berada pada tempat yang mulia dan masa yang mulia, maka kejahatan pun digandakan. Contohnya bulan Ramadan ataupun di Mekah Madinah. Itu tempat yang mulia, tu masa yang mulia. Maka kalau buat kena kejahatan juga akan digandakan. Itu dalam syarah Riyadhus Salihin. Kemudian maka turun ia Muhammad hingga sampai kepada Musa. Turun ia Muhammad hingga sampai kepada Musa alaihissalam, yakni di langit yang ke-6. Maka mengkhabarkan Musa dengan dikurangkan 5, tinggallah 5 noktah. Maka berkata oleh Musa bagi Muhammad, kembalilah olehmu ya Muhammad kepada Tuhan kamu. Dia suruh minta kurang lagi daripada 5. Maka pohonkan ringan, yakni pohonkan supaya dikurangkan waktu sembahyang itu. Maka bahawasanya sya'an umat kamu tiada kuasa demikian sembahyang 5 waktu. Maka sabda Nabi SAW, sungguhnya sya'an telah aku pergi datang kepada Tuhanku beberapa kali, hingga malulah aku akan Tuhanku. Nabi SAW ada sifat malu, malu yang tinggi, sehingga kalah anak dara. Dan tetapi kuserahkan pekerjaanku ini bagi Allah. Jadi tak minta dah kurang. Musa kalau minta kurang lagi. Maka tatkala Nabi berkata sedemikian, menyerulah oleh yang menyeru. Menyeru oleh yang menyeru ni, ini Allah Ta'ala ni. Sungguhnya telah aku lalukan yang ku fardu dan ku ringankan daripada hamba-Ku. Allah Ta'ala cakap boleh. Tak payah tunggu naik ke atas tu baru boleh dengar cakap Tuhan. Sekarang boleh kat atas dunia ni. Mendengar gedok je. Maka berkata Nabi Musa, turun olehmu ya Muhammad, bismillah. Maka turunlah Nabi SAW dan Jibril alaihissalam, dan tiada lalu dengan beberapa jamaah daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu beberapa jamaah daripada malaikat bagi Muhammad. Mana? Sambil Nabi turun, sambil malaikat yang dijumpa tu cakap ni, wa alaika ya Muhammad bil hijamah, mur ummataka bil hijamah. Ni riwayat Anas bin Malik. Lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam. Melazimi. Alaika sini kalau ikutkan alaika wajib, yajibu alaika, tapi ada qarinah lain ke wajib lah. Sunat saja pada hari-hari tertentu untuk berbekam. Dan suruh oleh umat kamu dengan berbekam. Maka dia pun cerita bab bekam pula. Faidatun, ai hadhihi faidatun. Bermula ini satu faedah. Adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik. Berpetik itu yang dia cucuk jarum. Boleh tengok dekat Google pula, YouTube lah. Tulis Al-Fasdu. Al-Fasdu tu berpetik lah. Kalau berbekam tu Al-Hijamah. Jadi berbekam lebih afdal daripada Al-Fasdu. Namun kedua-duanya ini makruh ketika puasa. Dan sunat berbekam pada syarak dan pada tabib. Tabib ni kesihatan lah, bukan doktor. Tabib memang doktor, tapi dari sudut kesihatan bagus, dari sudut syarak bagus.
Mana jikalau ada sesuatu yang berkehendak kepadanya yang berbekam. Yani ada sesuatu yang boleh menyebabkan kita ni nak berbekam. Dah hajat lah. Atau sebab banyak darah. Yang ni darah yang kotor. Ataupun berat tubuhnya seorang. Pergi bekam, jadi ringan. Pergi bekam, bersih darah. Pergi bekam, selesailah hajat tu, nak bekam. Atau lain pada hajat-hajat tersebut. Istimewa pula pada negeri yang panas seperti negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Kita ni tak panas, sederhana. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijamatu yaumath thulatha'i li 17 min asy-syahri dawa'un lida'i sanatin. Ni. Bermula berbekam pada hari Selasa pada 12 hari bulan daripada tiap-tiap bulan hijrah. Bukan Masihi. Mana hari Selasa, kita tengok kalender setahun tu, manakah hari Selasa yang bertepatan 12 hari bulan. Tu cukup bagus untuk berpegang. Itu ubat setahun, riwayat Tabrani. Jadi setiap bulan, setiap tahun kita tengok dalam kalender tu, kat mana yang bulan yang kena 12 hari bulan tu hari Selasa. Itu sunat ataupun afdal untuk berbekam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijamatu fir ra'si shifaa'un min sab'in idza ma nawa sahibuha min al-jununi was-suda'i wal-judhami wal-barasi wan-nu'as wan-nu'asi bukan wal-unas wan-nu'asi ngantuk wa waj'id salah wan-nu'asi wa waj'id dhahi wa waj'i ad-darasi wa dhulmatin yajiduha fi ainaihi. Bermula berbekam pada kepala itu. Kepala. Bukan semua badan ni, kepala je. Ubat daripada 7 penyakit. Ni kepala je. Apabila meniatkan, bebas tu bila bila niat empunya bekam. Yang ni orang yang berbekam tu dia berniat ni, maka dia berniat hasil daripada berbekam kepala ni, dia akan bebas daripada 7 benda ni. Dia ada hadis musalsal berbekam. Berbekam ni kena ada sijil je lah. Dia iktiraf supaya tidak nyakit. Dan dia ada hadis musalsal dia. Hadis musalsal berbekam. Dalam keadaan dia kena berbekam juga, baru dapat. Pertama daripada gila. Bebas daripada gila. Ni ubat bagi gila. Dan kedua daripada penyakit. Penyakit sini pening. As-suda' pening. Dan ketiga daripada penyakit budak. Budak ni kusta. Budak ni kusta duzam. Kusta ni luruh daging. Sebab apa dia panggil budak? Sebab bila luruh daging, anggota dia jadi kecil. Bila jadi kecil, macam budak. Tu yang panggil budak tu. Dan keempat daripada sopok. Sopok ni putih-putih tu, macam albino. Dan kelima daripada sakit mengantuk. Mengantuk pun sakit juga. Jadi serak boleh bekam. Mana hal penyakit tu. Boleh tu. Lepas ni tak mengantuk lah. Dan keenam daripada sakit gusi. Sakit gusi, gigi. Sakit gusi ni, gusi sakit apa? Berdarah lah. Dan ketujuh daripada penyakit penyakit kelam. Kelam ini gelap. Yang didapat dia akan gelap tu daripada dua matanya. Ini rabun. Rabun dan buta. Boleh ni? Riwayat At-Tabrani. Kepala saja. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijamatu 'ala ar-riqi amthalu wa fiha shifaa'un wa barakatun wa yazidu fil hifdhi wal 'aqli fahtajimu 'ala barakatillahi yawmal khamisi wajtanibul hijamata yawmal jumu'ati was sabti wa yawmal ahadi wahtajimu yawmal ithnaini was thulatha'i fa innahu al-yawmul ladhi 'afa Allahu fihi ayyuba minal bala'i wajtanibul hijamata yawmal arbi'a
fa innahu al-yawmul ladzi ubtuliya fihi ayyubu wama yabdu judhamun wala barasun illa fi yaumil arbi'i wa fi lailatil arbi'a. Okey. Bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut, terlebih baik. Berbekam tu sebelum makan, jangan lepas makan. Dan padanya pada berbekam itu barakah dan bertambah akal. Bertambah akal ni makna lebih bijak. Maka berbekamlah olehmu atas berkat Allah Ta'ala pada hari Khamis. Hari Khamis disunatkan berbekam. Dan dijauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan hari Ahad. Betul. Dan berbekamlah olehmu pada hari Isnin dan Thulatha. Maka bahawasanya ia Isnin dan Selasa tu hari yang disembuhkan Allah Ta'ala padanya pada hari Isnin Selasa Nabi Ayub AS daripada bala. Bala ini penyakit dia tu. Cuma lah kitab Bidayatul Hidayah kata itu kena bala, kena musibah Nabi Ayub ni, yang ni selepas daripada orang dah ikut dia dah. Dan jauhkan olehmu berbekam pada hari Rabu. Rabu lah, dia panggil Rabu. Maka bahawasanya ia hari Rabu tu hari yang dibala padanya hari tu Nabi Ayub, dan tiada dinyata penyakit budak, dan tiada dinyata penyakit budak, penyakit juzam tu. Tiada dinyata penyakit budak dan sopok, yakni tiada diberikan penyakit juzam dan juga sopok tu melainkan pada hari Rabu atau pada malam Rabu. Hari Rabu ni kebanyakannya hari Rabu ni hari yang kena musibah lah. Sebab tu antaranya ialah disunatkan, kata Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, sunat puasa hari Rabu dengan niat hari Rabu tersebut, niat sunat berpuasa ialah dengan niat hari tersebut bebas daripada bala. Kerana umat-umat terdahulu selain Nabi SAW kena bala tu hari Rabu. Banjir apa semua tu, zaman umat terdahulu tu kena hari Rabu belaka. Jadi kita, kata Imam Bajuri, kata disunatkan puasa hari Rabu kerana kita bebas daripada bala hari Rabu. Ni hari yang baik ni. Jadi hari Senin, Selasa, Khamis. Senin, Selasa, Khamis saja. Ataupun yang tadi tu Selasa yang 12 hari bulan Hijrah. Kata ni riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Al-hijamatu tukrahu al-awwalul hilali. Wala yurja naf'uha hatta yanqusa al-hilalu. Bermula berbekam itu makruh pula pada awal bulan. Awal bulan 1 hari bulan Hijrah. Dan tiada harap manfaatnya berbekam hingga kurang bulan. Hingga kurang bulan, yakni berada di tengah-tengah bulan. Makna tiada harap manfaatnya hingga dengan mana mengharapkan manfaatnya itu apabila berbekam di tengah-tengah bulan. Tengah bulan tak apa, awal bulan jangan. Boleh juga awal bulan tu 1 sampai 10. Sebab awal 1 sampai 10 awal bulan dia panggil. 11 sampai 20 pertengahan bulan. 21 sampai 30 itu akhir bulan. Boleh jadi. Jadi pertengahan bulan lah, 10 atau 11 sampai 20 tu. Pertengahan bulan. Itu baik. Kalau awal bulan makruh. Riwayat Ibnu Hubayb. Riwayat hadis ni. Maka adalah hadis yang tersebut apa tu? Pilih berbekam ini tersebut dalam hadis yang tersebut pilih. Pilih berbekam ini tersebut dalam Jami' As-Saghir bagi Allamah Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi ta'ala alaihi ala Jalaluddin As-Suyuti. Itu riwayat dia. Biasanya kita hadis ni kita tak hadis dhaif lah. Tapi tak apa, ni fadailul amal. Maka difaham daripada beberapa hadis ini berbekam itu dituntut, tetapi hari Selasa 17 hari bulan tiap-tiap Maka difaham pada beberapa hadis ini berbekam itu dituntut, tetapi dituntut tu hari Selasa 17 hari bulan tiap-tiap bulan itu terlebih utama. Tadi 12 hadis tu. Hari tadi 12 kan? 12 ni pendapat ulama ni. 17. Dan jikalau tiada pada hari Isnin pada nisful akhir. Nisful akhir ni 16 sampai 30. Sebahagian kedua bulan. Dan jikalau tiada pada hari Isnin pada nisful akhir pada tiap-tiap bulan. Dan jikalau tiada pada hari Isnin pada nisful akhir pada tiap-tiap bulan, dan yang witir daripadanya bulan.
itu aula. Tiada pada hari Isnin. Mana kita tidak buat berbekam pada hari Isnin nisful akhir bulan, pada tiap-tiap bulan, dan yang witir daripadanya daripada bulan, iaitu hari-hari bulan yang witir, yang ganjil daripadanya daripada bulan. Oh, bukan. Dan jikalau tiada pada hari Isnin pada nisful akhir pada tiap-tiap bulan, dan yang witir daripadanya, okeylah, dan tu ataf. Okey. Dia kata jikalau kita tak berbekam pada hari Isnin nisful akhir pada tiap-tiap bulan, satu, dan yang witir daripadanya, yakni kita mengerjakan berbekam itu pada hari-hari genap, itu aula. Itu dia aula. Tu atas pandangan ulama tu. Tadi dia kata hari Nabi tu, hari Isnin tu, hari Selasa tu, apa nama tu? Oh, silap atas tu, bukan 12, 17. Sabah asyara, terjemahan silap. Patut pun. Orang boleh bercanggah. 17 tu, bukan 12. 12 tu silap. Dalam hadis tu al-hijamatu yaumath thulatha li sab'a asyara min asy-syahri. 17 tu. Bukan 12. 17. Patut pelik. Jadi dia buat kesimpulannya ialah berbekam apa tadi? Hilang dah. Berbekam selain daripada hari Isnin yang pada nisful akhir pada tiap-tiap bulan, dan hari ganjil, hari-hari ganjil bulan hijrah tu, itu lebih aula untuk berbekam. Aula tu apabila tiada sangat hajatnya seorang. Kalau tak berhajat sungguhlah, kalau berhajat silalah nak bekam pun hari Isnin dan hari lain. Maka jika sangat mudarat, sangat mudarat, maka ketika mudarat itu dikerjakan, yakni dikerjakan pada tiap-tiap mana-mana hari sekalipun, sama ada nisful akhir ke nisful awal ke, hari ganjil ke hari genap ke, dibuatlah tanpa makruh. Tiada makruh lagi. Dan berpetik itu makruh jika tiada takut, dan jika tiada takut, ini tiada takut mudaratnya. Berpetik ni makruh kalau tak takut mudarat dia. Maka ketika mudarat itu maka dan jika takut mudaratnya berpetik, maka haram pula. Haram pula berpetik itu. Al-Faslu, tengok YouTube. Dia jarum. Aku puntur. Begini. Kita puntur lain. Bukan togek. Dia togek pula. Dia cucuk tu mancuk darah. Ni bukan togek. Togek. Kemudian maka turun Nabi SAW beserta dengan Jibril. Habis faedah tu Nabi dah bab bekam. Dengan Jibril itu turun balik kepada langit dunia. Di sini ada Baitul Izzah. Maka bersabda Nabi SAW. Jadi Baitul Ma'mur atas sana tu, Baitul Izzah di langit dunia. Maka bersabda Nabi SAW, ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu malaikat. Malaikat menjawab, ia isi langit. Bukan. Maka bersabda Nabi, ya Jibril, tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu isi langit. Isi langit ni ahli langit, iaitu malaikat lah. Malaikat menjawab, ia isi langit, iaitu malaikat, dan memuliakan ia isi langit akan dia akan Muhammad. Dan tertawa-tawa makna gembira. Melainkan satu orang tiada tertawa-tawa. Maka katanya Jibril, ya Muhammad, itulah Malik. Malik Allah Ta'ala cipta dia tu tak ada rahmat lagi, tak ta'limul aulad, yang menunggu neraka, yakni penjaga neraka daripada 19 ketua malaikat neraka tu. Dan kelakuan Malik tiada tertawa-tawa ia Malik masa dijadikan sebagai malaikat Malik tu, dijadikan Allah Ta'ala, dan tiada tertawa-tawa bagi seorang. Jikalau tertawa-tawa bagi seorang, niscaya tertawa-tawa ia Malik bagi Tuhan hamba. Dan tiada tertawa-tawa oleh Malik bagi seorang jua pun.
Jikalau, ni royahnya, jikalau tertawa-tawa bagi seorang, niscaya bukan royah. Jikalau tertawa-tawa bagi seorang, niscaya, yakni jikalau tertawa-tawalah oleh malaikat Malik bagi seorang, niscaya tertawa-tawa ia bagi Tuhan hamba. Kalau dia passion ni passion gelak dah dari dulu, memang dia akan seronok dengan kamu wahai Muhammad. Dia akan senyumlah. Ni masalahnya dia tak pernah senyum dengan seorang pun. Maka kamu pun tak pernah senyum kau. Maka tatkala adalah ia Nabi sampai kepada langit dunia. Itu Baitul Izzah tu. Maka menilai ia Nabi ke bawah. Maka tiba-tiba melihat ia Nabi akan debu dan asap dan suara yang apa tu? Merosok. Betul? Merosok. Bukan merosok kot. Merosok lah. Ke meresak? Suara yang mersik. Mersik yang ni perlahan-lahan. Dia kena nampak debu, asap dan suara yang perlahan-lahan. Maka sabdanya Nabi SAW, apa ini Jibril? Maka katanya Jibril, inilah syaitan yang menutup atas mata. Ini mata ini mata hati. Syaitan yang menutup, yang menutup ia syaitan atas mata, yakni mata hati manusia anak Adam. Manusia tu anak Adam tu badan lah. Hingga tiada berfikir mereka itu manusia kepada barang yang dalam malakut, iaitu kepada barang perkara-perkara yang terkandung dalam atas langit itu, sebelah atas malakutus samawati wal ard. Sebab syaitan ni dia tu dia mengintai-ngintai apa yang ada di pintu langit tu. Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya melihat mereka itu syaitan akan beberapa ajaib, perkara-perkara yang pelik-pelik. Dulu mereka boleh tengok, mereka boleh curi pendengaran percakapan malaikat. Sekarang tak boleh dah, sebab kelahiran Nabi SAW menutup mereka untuk mendengar apa-apa yang berada di langit dan cakapan-cakapan di langit. Dulu sebelum zaman Nabi SAW, mereka tahu iblis syaitan-syaitan ni boleh naik atas, tengok Lauh Mahfuz dan sebagainya, tengok takdir Tuhan. Sekarang tak boleh dah. Kemudian maka turun ia Muhammad kepada Baitul Maqdis. Turun balik. Maka menunggang oleh Nabi Muhammad akan burak dahulu itu, yakni sebelum dia naik ke Mi'raj, dan berjalan berhadap, yakni berjalan menuju ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraisy yang datang ia kaum Quraisy daripada Syam pada tempat begian-begian. Dia terserempak dengan puak-puak Syam ni. Dia on the way balik tu, jadi masuklah ke Syam tu, negeri Syam. On the way balik daripada Baitul Maqdis kepada Mekah. Maka jumpalah puak-puak sekumpulan pedagang kaum Quraisy yang daripada Syam. Dan ada pada kaum itu suatu unta. Atas unta tu 2 karung, yakni 2 plastik, suatu hitam dan satu putih. Satu bekas lah karung ni, ada hitam ada putih. Maka tatkala berbetulan aku Muhammad dengan unta, terkejut ia unta terkejut. Dan berkeliling, ini pusing. Maka jatuh unta itu. Tu terkejut dan berkeliling, berpusing-pusing sampai jatuh. Maka penuh ia unta tu. Patah ia unta, yakni patah kaki unta. Terkejut lihat Nabi, unta tu terkejut, terpusing-pusing dan patah kaki jatuh. Dan ditinggalkan unta itu. Yakni ditinggalkan oleh kaum itu akan unta tersebut, kerana tak berfaedah dah, patah kaki. Sampai patah kaki tengok Nabi. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula. Sungguhnya sya'an telah sesat, yakni telah hilang bagi mereka itu kaum satu unta. Dia lalu beberapa unta yang lain, maka ada kaum tu terhilang, tersesat, ataupun unta mereka hilang satu. Kemudian didapatnya unta dan dihimpunkan satu. Kemudian didapatnya Nabi akan unta tersebut dan dihimpunkan satu. Ini dihimpunkan satu unta tersebut kepada kaumnya. Maka memberi salam oleh Nabi SAW atas mereka itu kaum.
Maka berkata mereka itu kaum, ini suara Muhammad. Dan mengingkarkan setengahnya kaum. Dan berhadapat Nabi SAW akan satu qadah, yakni mendapatkan oleh Nabi SAW akan satu qadah, yakni mangkuk kayu yang besar berisi air. Maka meminum oleh Nabi SAW. Minum dulu, arek na'ar. Dan berkekalan Nabi SAW berjalan hingga hampir Mekah. Berjalan ni dengan burak tu dah, bukan jalan kaki. Hingga hampir Mekah. Yakni hampir Mekah ni di Zituwa. Nama tempatnya di Zituwa, hampir pada Mekah. Dhubit Zituwa, Zituwa nama tempat dia. Maka sabda Nabi SAW, "Hei Jibril, bahwasanya kaumku tiada membenar, yakni tidak percaya akan aku." Nabi suhati dah ni. Yang nak khabar ke umat ni. Kalau aku cerita ni tak percaya ni. Dia kata kat Jibril. Maka kata Jibril alaihi salam, membenarkan hamba ini, tuan hamba Abu Bakar, ini oleh Abu Bakar. Dia khabar siap-siap. Abu Bakar akan membenarkan. Sebab tu digelar As-Siddiq. Maka sampailah ke Mekah, yakni oleh Nabi SAW. Dan kepada segala sahabatnya, sahabat Nabi SAW, dahulu sedikit, yakni sebelum daripada waktu subuh. Sebelum sikit daripada masuk waktu subuh, sampai dah Nabi. Maka turunlah Nabi SAW daripada burak. Terangkatlah burak itu ke langit, ke dalam syurga. Dan berkekalanlah duduk Nabi SAW pada rumah nyonya Nabi. Maka tatkala subuh, maka keluar ia Muhammad daripada rumah nyonya Nabi. Hal keadaan nyonya Nabi berfikir pada pekerjaan nyonya Mi'raj. Yakni pekerjaan ini perkara yang berlaku padanya daripada Isra' dan Mi'raj. Dan memutuskan ia Nabi lagi ketahui nyonya Nabi, yakni akan memberitahu bahwasanya segala manusia itu mendustakan akan dia. Bukan. Dan memutuskan, yakni pasti Nabi lagi ketahui nyonya Nabi bahwasanya segala manusia itu lagi ketahui, lagi tahunya Nabi putus jazam dalam hati, yakin lagi pula tahu, kata segala manusia itu mendustakan dia kan Nabi. Pasti akan mendustakan Nabi kalau bercerita ni. Kerana adalah pekerjaan itu, perkara tersebut, Mi'raj dan Isra' tu, mencarikan adat. Perkara luar biasa. Kalau zaman sekarang boleh jadi tak luar biasa. Boleh jadi biasa je. Pergi sana dalam keadaan satu hari boleh. Kalau ni kebat terbang dan sebagainya. Tapi zaman dia jadi satu perkara yang mencarikan adat. Maka duduk Nabi SAW, hal keadaannya Nabi duka cita. Duka cita. Sedih. Maka lalu dengan Nabi aduwullah, yakni oleh aduwullah, musuh tu. Musyrikin Mekah lalu. Dan adu rasulnya Allah, iaitu juga musuh rasul-rasul yang lain. Bukan, musuh rasul. Yang ini dia musuh Allah. Orang yang lalu tu musuh Allah dan musuh rasul, musuh Nabi. Siapa? Abu Jahal. Maka melihat akan Nabi, yakni oleh Abu Jahal, duka cita. Ini Abu Jahal pun bangun subuh juga. Maka datang ia Abu Jahal hingga duduk kepada nyonya Nabi. Maka berkata ia Abu Jahal bagi Nabi SAW dengan bersenda-senda pelawak. Bagi Nabi SAW, adakah ada bagimu suatu khabar? Yang nak pelawak tu, ada benda nak beritahu. Maka menjawab Nabi SAW, bahkan ya. Maka kata nyonya Abu Jahal, apa ia khabar tu? Maka sabda Nabi SAW, sungguhnya sya'an telah dijalankan daku. Dijalankan, bukan dia berjalan, dijalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Ta'ala. Dia tu usriya, dijalankan. Siapa yang menjalankan? Asra, Allah Ta'ala. Dijalankanku pada malam ini. Maka katanya Abu Jahal, ke mana dijalankan kamu? Satu-satu. Dia takut tu, susah hati. Maka sabda Nabi SAW kepada Baitul Maqdis, yakni berjalan oleh aku kepada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Maka katanya Nabi SAW, dijalankan kamu, katanya Abu Jahal, dijalankan kamu kepada Baitul Maqdis berpagi-pagi kamu antara kami, yakni hal keadaan kamu sampai pada pagi ni dah. Kalau pergi Baitul Maqdis balik hari. Maka sabda Nabi SAW, bahkan ya betul, aku balik hari ni. Maka tiada melihat, yakni tiada berpendapat oleh Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi, yakni tiada berpendapat bahawa Abu Jahal tu bahawa mendustakan Nabi.
Kerana takut ia Abu Jahal pada sangkanya Abu Jahal akan Nabi mengingkarkan katanya. Kata Abu Jahal dahulu itu. Jadi Abu Jahal bila dengar cerita tersebut, dia tidak mendustakan dia. Dia tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi, bukan. Tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi, tidak berpendapatnya Abu Jahal bahawa Nabi berdusta terhadap perkataan tu. Dia tak berasa Nabi bohong. Sebab apa? Kerana takut ia Abu Jahal pada sangkanya Abu Jahal akan Nabi mengingkarkan katanya dahulu itu. Tu ni. Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi. Kerana takut ia Abu Jahal pada sangkanya Abu Jahal akan Nabi mengingkarkan katanya. Kata Abu Jahal dahulu itu. Kata dia tahu. Tak ada dalam logik. Maka ia Abu Jahal menyeru segala kaumnya, kaum Abu Jahal. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi SAW, adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami, engkau khabarkan mereka itu kaum. Barang yang kamu datangkan dengan dia dengan barang, seperti kamu khabarkan aku, iaitu Isra' Mi'raj. Dan sabdanya Nabi SAW, bahkan aku khabarkan mereka itu kaum. Maka menyerulah oleh Abu Jahal alaihi laknatullah dengan suara yang keras, dengan kata nyonya Abu Jahal, segala Bani Ka'ab, Bani Lu'ay. Jadi dia tak berani seorang-seorang, dia panggil semua orang. Tu, supaya pakat-pakat dustakan dia. Yang nak dusta sendiri tak berani. Berhimpunlah kamu sekalian kepadaku, kepada Abu Jahal. Maka bersegeralah segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu segala kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Jahal alaihi laknatullah. Maka berkata Abu Jahal itu, khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan akan aku. Ni sebelum subuh ni. Tapi subuh tak ada lagi sembahyang, subuh ada. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku sungguhnya sya'an telah dijalankan akan daku pada malam ini, pada malam tadi. Maka berkata mereka itu kaum, ke mana dijalankan di kau? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada, yakni dijalankan pada malam hari itu kepada Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Maka berkata pula mereka itu kaum, maka berpagi-pagi kamu antara kami, yakni hal keadaan kamu sampai itu dalam keadaan pagi ni juga, sedangkan kamu berjalan pagi malam tadi. Maka sabda Nabi SAW, bahkan aku sampai pagi ni. Pagi makna sebelum subuh tu. Maka tatkala mendengar mereka itu kaum, maka gempa, yakni riuh mereka itu kaum. Gempa yakni riuh rendah. Pakat-pakat berkata, riuh ni pakat-pakat berkata satu sama lain. Dan bersalah-salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu kaum. Ini dari sudut percaya, tawakuf, tak percaya, tiga. Ada yang percaya Nabi, ada yang tawakuf, ada yang tak percaya langsung. Tu hal mereka itu, tiga. Maka setengah daripada hal mereka itu yang bertampak, yang bertepuk yang bertepuk tangannya kaum, dan setengah lagi yang menghantarkan tangannya kaum pada kepalanya. Aduh, Wana Ashraq, Wana Azam. Aduh, Zazam, kenapa Azam dilahirkan? Kenapa Azam dilahirkan? Kenapa kena Azam ni? Itulah dah kurang. Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Cepat, beritahu isi hati je. Kenapa? Soalan kenapa? Kenapa apa? Itulah kenapa. Contoh. Tak nak cakap lain. Kenapa Azam dilahirkan? Kenapa aku boleh kena Azam? Tu semua pun kebut dia juga tu. Kalau tak kenal kan bagus. Sejak Azali tak cipta pun tak apa. Betul lah. Tidak? Tidak?
Dah kalau tak betul je lah. Tengok lah tak betul. Okey. Oh, betul lah ke? Betul. Macam tak yakin betul. Oh, geram apa benda Ustaz weh. Siapa nak membik Ghazali ni? Ini dah ada dah sekarang ni waktu hadis. Oh. Oh. Baru dia zuhirkan. Tak jadi Tuhan. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Oh, dia. Kata Mu'alih rahimahullahu ta'ala, maka tatkala sangat gempar, sangat riuh mereka itu kaum, maka datanglah beberapa orang daripada musyrikin kepada Sayyidina Abu Bakar, padahal ia Abu Bakar di rumahnya Abu Bakar. Dia beritahu kalau Abu Bakar Siddiq ni tak percaya, lain lagi tak percaya. Dan berkata mereka itu kaum baginya Abu Bakar bahwasanya sya'an sahabat engkau ini Muhammad, mengata ia sahabat engkau, bahwasanya ia sahabat engkau datang daripada Baitul Maqdis pada malam ini. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, adakah ia Muhammad berkata demikian sampai Baitul Maqdis pada malam ini, pada subuh tadi? Maka sahut mereka itu kaum, bahkan ia betul. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar, ia Muhammad yang sebenarnya, tanpa berdalih dah. Atau dia panggil As-Siddiq, yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapat akan Nabi serta nyonya Nabi beberapa kaum Quraisy. Maka berkata Mut'im ibnu Adi alaihi laknatullah, kata nyonya Mut'im, ya Muhammad, tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah. Mudah ni yakni mudah diterima dan dibenarkan. Walaupun mudah diterima dan dibenarkan, tapi dia pun tetap juga dusta. Dia kata sebelum Isra Mi'raj kamu bawa tentang Tuhan ni, itu lagi mudah. Lain daripada katamu hari ini, iaitu Isra Mi'raj ni, bahwasanya aku naik saksi bahawa perkataan kamu ini dusta. Siap macam ni saksi. Dan ini padahal, wawul hal. Dan ini padahal kami berjalan pelari. Berjalan pelari ni memecut unta. Berjalan pelari ni memecutkan unta. Memecutkan unta ni mempatutkan dia akan unta tu, mempatutkan akan dia akan unta tu kepada Baitul Maqdis. Hal keadaan unta yang berjalan cepat tu patutnya sampai tu pergi sebulan, demikian pula yakni balik sebulan, pergi sebulan. Pergi sebulan, balik sebulan, dengan keadaan unta tu telah kami pecutkan. Maka hasil daripada pecutan tersebut, patutnya unta tersebut pas sampai Baitul Maqdis sebulan pergi sebulan balik. Tu habis pecut tu. Maka kamu sangka, yakni kamu dakwa bahawa engkau datang akan Baitul Maqdis, pergi datang pada satu malam juga. Noktah. Demi Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza. Uzza Tuhan perempuan. Lata tu Tuhan Allah. Sebab apa? Dia jantinakan perempuan, dia jantinakan Tuhan. Tiada aku percaya akan dikau. Maka menjawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat marah. Maka berkata ia Abu Bakar, hei Mut'im, sejahat-jahat perkataan itu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu. Ini pak saudara Nabi belakang ni. Sungguhnya telah engkau tuduhkan dia Muhammad dengan dusta. Demi Allah bahwasanya aku naik saksi akan Muhammad, ia Muhammad sebenarnya. Tetap tahan Nabi. Maka dengan sebab itulah, dengan sebab perkataan Abu Bakar tu, dinamakan dia. Kan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang mempercayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Dan namanya Abu Bakar tu Abdullah bin Abi Quhafah, dan laqabnya itu Atiq. Laqabnya Abu Bakar tu Atiq. Jadi nama sebenarnya Abdullah bin Abu Quhafah. Maka adalah hadir di sana. Di mana? Di sana di Baitul Maqdis tu. Maka adalah hadir di sana. Bukan. Maka adalah hadir di sana, yakni ketika Nabi berada di Baitul Maqdis tu. Beberapa orang yang tahu ia orang akan sifat Baitul Maqdis.
Maka mensifatkan oleh Nabi SAW bagi mereka itu kaum dengan katanya kaum, dengan katanya Muhammad. Adapun binanya Baitul Maqdis, bagian-bagian. Ini Nabi beritahu dia punya Baitul Maqdis tujuan supaya orang tahu, supaya orang percaya. Dan kelakuannya, yakni keadaan Baitul Maqdis itu bagian-bagian dan hampir bukitnya bagian-bagian. Dia ceritalah, maka sentiasalah Nabi mensifatkan bagi mereka itu kaum. Maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya. Tak duk bahar-bahar, Allah lupa. Ni macam mana? Maka hasillah bagi Nabi kesusahan akan sebagai kesusah yang sangat tiada seumpama dahulu-dahulu. Maka didatangkan Baitul Maqdis oleh Jibril ke Mekah, dihantarkan dia ke Baitul Maqdis terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Uqail. Kampung Uqail ni kampung adik-beradik Nabi. Kampung adik-beradik Nabi, dia panggil Tuk Menakan atau Pok Menakan dia. Iaitu kampung tempat Nabi lahir. Tuk Uqail. Kampung tempat Nabi lahir. Kemudian kampung adik-beradik Nabi, Tuk Uqail. Hantar sini bukan berdebuk itu dah, digambarkan lah. Kalau hantar sungguh orang nampak habis. Kata Qil bahawasanya telah memukul Sayyidina Jibril dengan sayapnya, Jibril, maka hilang dinding antara Nabi, dinding ni hijab antara Nabi dan Baitul Maqdis, nampak lalu boom, pukul dengan sayap hingga melihat Nabi SAW akan Baitul Maqdis. Ikutlah mana-mana pun. Ini mana itu menunjukkan Nabi SAW tu manusia juga, kerana dia tu ada lupa juga. Cuma lupa dia tu tidaklah sampai tahap mengaibkan ataupun sampai tahap lupa nak sampai apa yang patut disampaikan daripada Allah Ta'ala. Itu mustahil lah. Dia pun ada juga sifat lupa, terlupa sifat apa lagi. Tapi lupa tu, lupa ada hikmah. Bukan lupanya kekurangan. Hingga melihat Nabi SAW. Dan kata Qil, dirupakan Allah Ta'ala rupa Baitul Maqdis di hadapan Nabi SAW. Jadi kalau atas pandangan pertama yang kata malaikat Jibril tu bawa mari tu, boleh jadi bawa mari sungguh dalam keadaan Nabi saja nampak. Boleh. Nabi saja nampak. Ataupun dipukul sayap tadi oleh Jibril sampai hilang hijab antara Baitul Maqdis dan Nabi. Ataupun Allah Ta'ala merupakan Baitul Maqdis di hadapan Nabi, maka mensifatkan Nabi akan mereka itu kaum. Tiap-tiap ditanyai nyonya Nabi akan Baitul Maqdis. Hingga berhentilah daripada tanya nyonya kaum. Kemudian maka kembali bertanya akan pintu Baitul Maqdis pula. Syariti tafsir satu-satu. Ini baru Isra' kata, dah ingkar dah, belum dia panggil Mi'raj lagi. Mi'raj lagi ingkar lah. Setara Isra' pun dah ingkar, apatah lagi Mi'raj. Maka berkata mereka itu kaum, ya Muhammad, beberapa pintu masjid itu. Beberapa ini berapakah pintu masjid itu? Maka jadilah Nabi SAW melihat dan membilang akan pintu satu-satu, dan mengkhabarkan, yakni menceritakan bagi mereka itu kaum dengan jumlah pintu tu akan segala rupanya pintu. Hingga habis, yakni hingga selesai daripada pintu awal sampai akhir. Maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, iya Abu Bakar, baginya Muhammad. Tiap-tiap berkata Nabi. Tiap-tiap kali Nabi kata tu, sodakta. Tapi kalau azam, kazibta. Ada beza. Azam bukannya Nabi. Jadi boleh tak sodakta? Boleh. Boleh tak kazibta? Boleh juga. Tapi banyak kazibta. Lepas tu, kita buat contoh kazibta. Kazabta. Boleh tak? Betul tak? Betul tak? Kazabta. Kazabta. Betul tak? Tak apa yang betul? Apa nak bohong? Tak pernah bohong kok. Tak pernah bohong. Bohong lah. Tak pernah bohong. Bohong lah. Tersembung lah. Aduh. Tak pernah bohong. Bohong lah. Aduh lah. Sifatun mutasipun bizat. Bukan bil qalbi dah. Dia tu bohong dah. Gitu. Sifat zat.
Hinggalah maka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hingga selesai. Ini hingga selesailah Nabi terang. Dan berkata pula ya Abu Bakar, ana ashhadu annaka sadiqun, ana ashhadu annaka Rasulullah. Kalau azab, ana ashhadu annaka kadzabun. Tu ya. Kadzab ke kadzib? Tak, kadzab ke kadzib? Dua tu ya. Kadzib ke kadzab? Tak sungguh ni. Kadzab ke kadzib? Yo, soalan exam. A, B, C, D. Saya tak mau jawab, saya nak E. Kan itu. Soalan mudah. Kadzib ke kadzab? Dia kata, seji. Mana ada dalam skema? A, B, C, D. Saya nak jawab F. Tak ada. Nak mandai itu. Tak? Tak? Zat. Bila berubah Zat? Kata Mu'alih rahimahullahu ta'ala, maka sebab itulah sebab perkataan Abu Bakar itu dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang telah tersebut dahulu. Habis. Betul. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya, yang ini saling berkata. Berkata kaum setengah akan setengah, yang ini saling berkata, ada pun sifat nyonya Baitul Maqdis, maka demi Allah sungguhnya telah kena daripadanya. Ini betul. Daripadanya, daripada sifat Nabi akan Baitul Maqdis tu. Kemudian maka berkata mereka itu kaum bagi Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau benarkan ia akan Muhammad, bahwasanya ia Muhammad pergi ke Baitul Maqdis pada malam ini? Maka kembali kepada kamu dahulu, yakni sebelum daripada subuh. Dia tanya semula untuk keyakinan. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahkan dia betul, aku benarkan. Dan bahwasanya sya'an, demi Allah aku benarkan dia akan Muhammad pada barang yang terlebih jauh, yakni terlebih hebat daripada itu, daripada balik ke Baitul Maqdis dalam keadaan sehari je, dalam keadaan semalam je. Dan bahwasanya sya'an aku benarkan dia akan Muhammad dengan segala khabar daripada 7 petala langit dan pada 1 pagi dan 1 petang. Mana tiap-tiap hari. Apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW betul berlaku. Tak ada yang aku ingkar. Itu As-Siddiq. Dan adalah ia Abu Bakar bersahabat dengan Nabi SAW, padahal umur Nabi 18 tahun. Adalah ia Abu Bakar bersahabat dengan Nabi padahal umur Nabi 18 tahun. Dia sahabat ketika tu dah. Adalah dahulu daripada Isra Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi bertiga. Mana tu? Sebelum adalah dahulu daripada Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi berniaga. Sini macam 3 Sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman, maka mimpi ia Abu Bakar bagian-bagian. Maka dikhabarkan Buhaira Ar-Rahib, ini pendeta tu. Ini dia panggil Buhaira Ar-Rahib ni, dia panggil pendeta lah, tapi dia dikira sebagai ahli fatrah, sebab dia itu sebelum Nabi itu diutus. Sebelum Nabi itu diutus jadi Rasul, dia ada ni, Buhaira Ar-Rahib. Dia pergi ke Syam. Dia jumpa Buhaira ni. Pergi ke Syam, niaga dengan Nabi. Maka berkata, ya Buhaira, jikalau sungguh mimpi engkau ini. Abu Bakar mimpi dah. Maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu Nabi daripada kaummu. Dan lagi adalah engkau Abu Bakar. Engkau Abu Bakar, wazirnya Muhammad. Ini penolongnya Muhammad. Nya Muhammad tu lah. Ataupun penolong bagi yang akan dibangkitkan tu, iaitu Muhammad. Pada hidupnya, ini pada ketika hidupnya Muhammad dan khalifahnya Muhammad. Dia akan jadi khalifah pertama, pengganti. Pada ketika matinya yang dibangkit tadi. Maka sembunyi ia Abu Bakar akan khabar tu. Dia sembunyi. Dia dah tahu awal dah. Maka tatkala dibangkitkan Rasulullah SAW risalah, yakni sebagai Rasul, maka duduk Rasulullah pada masjid menyeru manusia kepada tauhid.
Masjidil Haram lah. Maka berkata segala musyrikin, "Hei Abu Bakar, sahabat kamu telah gila." Maka berkata, "Ya Abu Bakar, bagi musyrikin." Dan apa kelakuannya, kelakuan Muhammad tu? Maka berkata mereka itu musyrikin, "Ya Muhammad duduk di masjid mendakwa akan Nabi." Zaman dulu tak gila lah. Sebab apa? Sebab memang boleh patut padan. Kalau sekarang gila lah. Mana ada dah Nabi selepas ni. Dan menyeru manusia kepada agamanya Muhammad. Maka datang Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi SAW. Maka sembah, yakni berkata, ya Abu Bakar, ya Muhammad, telah sampai berita kepada hamba daripada Tuhan hamba. Hamba ni Abu Bakar, Tuhan hamba tu Muhammad. Bagian dakwah Nabi dan Rasul di masjid. Maka sabda Nabi SAW, bahkan betul lah. Maka katanya Abu Bakar, demi Allah, tiada hamba dapat pada Tuhan hamba dusta. Tetapi apa tanda yang Tuhan hamba dakwa itu? Dia nak minta dalil lah. Dakwa ni kena dalil. Bila tu, sebab itu Allah Ta'ala beri mukjizat. Maka sabda Nabi SAW, mimpi kamu dahulu itu. Dia sebut selalu. Mimpi kamu pernah mimpi kan? Dia tahu. Allah Ta'ala bagi tahu. Maka kata Abu Bakar, berikan tangan Tuhan hamba supaya hamba ambil janji bai'ah. Ambil janji ni bai'ah. Maka mengucap ia ya Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka adalah ia ya Abu Bakar awal Islam daripada laki-laki. Yang ni orang yang pertama masuk Islam dalam kalangan laki-laki. Dan Siti Khadijah awal Islam daripada perempuan. Dah tu bini dia. Takkan bini tak support kot. Maka berkata pula segala musyrikin, ya Muhammad, ceterakan kami daripada beberapa unta kami yang buat dagangan dari Syam itu. Dari mana mereka itu? Mereka itu dagangan tu. Dia suruh cerita. Maka sabdanya Nabi, sungguhnya Sya'an, telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada Rauhan, yakni pada satu dusun. Rauhan tu satu dusun lah. Badar, satu dusun. Kira-kira 8 marhalah dari Mekah. 8 marhalah dari Mekah. Tu dia. 2 marhalah tu. Kalau 90, maka hadis sendiri lah. 4, 9, 7, 6, 360 kilo. Lebih kurang. Sungguhnya telah hilang bagi mereka itu kaum satu unta. Maka pergi mereka itu kaum menuntut akan dia akan unta. Kemudian didapatnya unta. Dan lagi aku dapat satu qadah, iaitu mangkuk. Tadi kan dia jumpa. Tadi kan dia jumpa kaum-kaum yang unta tu. Lepas tu yang Nabi SAW ambil mangkuk dan sebagainya. Dia bila pedagang tu sampai, dia suruh cerita semula. Betul tak? Apa yang terjadi tadi kat Syam, kat Syam tadi tu. Kan dia cerita unta hilang apa semua tu. Lepas tu jumpa semula. Lepas tu dia jumpa satu qadah, mangkuk kayu, ada air di dalamnya, dalam qadah tu. Maka aku minum akan qadah tu. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat bagian-bagian. Ada padanya Bani Fulan satu jamal, satu unta yang merah. Atas, yang ni atas jamal yang merah tu. Bukan atas saja, atasnya jamal tu ada 2 karung, satu putih dan satu hitam. Tadi dia jumpa lah. Sebiji dicerita semula. Maka tatkala berbetulan aku, yakni menghampiri aku dengan jamal tu, lari ia jamal, lari terkejut sampai dan berkeliling-keliling. Dia pusing-pusing. Maka rebah ia unta, lalu patah kaki unta. Ada cerita balik. Kemudian sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan pada Tan'im. Tan'im ni dekat Kedah. Dekat Kedah pula dah. Dekat Mekah. Di Tan'im ni miqat yang paling dekat ni. Dekat Kedah buat apa? Tak makan masjid. Buat benda tu. Tak pegang. Dia. Apa yang betul? Apa yang betul? Pada dia tak nak kena-mengena. Tak? Kedah teruk. Tak? Tadi kata betul. Aduh. Tak? Wah. Kena bekam ni. Bawa pergi bekam. Aduh. Agak. Azam sama. Buat leceh. Didahulukan dia kan unta itu satu jamal yang warak. Warak ni hampir. Yang warak yang kelabu, yang ni hampir kepada kelabu.
Dan pelapik unta tu hitam. Dan di atas unta tu 2 karung. Yang hitam keduanya karung tu. Maka berkata mereka itu kaum, manakala datangnya, ini tak kala datangnya bani fulan. Datangnya bani fulan. Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Rabu tu. Rabu ini Rabu. Maka tatkala adalah hari Rabu ini Rabu tu, keluar segala Quraisy kepada zahir Mekah, yakni kepada tempat singgah di Mekah. Kepada zahir Mekah, yakni kepada tempat singgah di Mekah. Dan menantilah mereka itu kaum Quraisy akan datang nyonya kabilah. Maka terkemudian datang nyonya kaum hingga hampir jatuh matahari, hingga hampir terbenam matahari. Maka Nabi pun pinta doa kepada Allah Taala, maka dilebihkan baginya bagi masa tu dengan saat, yakni 1 jam. Sebab Nabi SAW cerita kabilah-kabilah tadi kepada mereka, aku jumpa kabilah daripada Syam, muntah keliling apa semua tu. Dia cerita habis. Kemudian puak-puak musyrikin Mekah, tunggulah orang yang dia cerita tu sebelum sampai dia terbenam matahari. Maka Nabi SAW pun risau juga, takut-takut tak sampai. Dia Nabi SAW pun minta untuk tangguhkan masa. Sejam. Dan dihabaskan, yakni ditahankan baginya Muhammad matahari. Matahari duduk situ je, tidak berjalan. Hingga datang kaum itu. Dan tatkala datang, berhadaplah segala Quraisy bertanya akan mereka itu kaum yang datang itu dengan katanya, "Nya Quraisy, adakah hilang bagimu 1 unta? Kemudian kamu dapat akan unta?" Maka sahut mereka itu kaum, "Bahkan ya betul." Dan bertanya pula akan yang lainnya, "Adakah bagimu patah kaki unta yang merah?" Maka sahut mereka itu kaum, "Bahkan betul." Dan katanya, "Nya Quraisy pula, adakah pada kamu 1 qadah, di dalam qadah air diminumkan orang akan airnya, yang Muhammad tu, air qadah tu, iaitu Nabi Muhammad lah minum. Tiada kamu tahu, dari hal keadaan kamu tak tahu siapa minum?" Maka sahut seorang daripada mereka itu, "Demi Allah, kami simpan di dalam qadah tu air dengan tanganku, maka tiada seorang daripada kami meminum akan dia ke air, dan tiada menumpahkan dia ke air tiba-tiba tiada ada padanya qadah itu air." Siapa yang minum? Nabi SAW. Maka tatkala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar, maka tiada ada bagi kaum tu jalan, yakni satu cara pada mendustakan Nabi SAW. Baginya kaum ni kaum Quraisy lah. Tak ada dah jalan nak dusta Nabi. Dia sifatkan Baitul Maqdis betul. Dia khabarkan apa yang Nabi SAW cakap pada Abu Bakar Siddiq kata betul. Lepas tu dia kecakap pula apa yang terjadi di sebalik pulangnya Baitul Maqdis ke Mekah tu. Kaum-kaum tu pun betul. Maka kembali mereka itu kaum Quraisy kepada Ainat. Ainat ni kerah pala. Dan mungkar, yakni mungkar, yakni mengingkari apa yang mereka sudah ketahui. Dan bola sesat dan kufur. Mereka tahu tapi tak juga kufur, ingkar juga. Tu. Maka dituduh akan Muhammad dengan sihir pula dah. Sihir dan kahanah. Kahanah ni tok nujum. Dan berkata mereka itu kaum Quraisy, telah benarlah Walid. Ini gelaran Nabi. Perkataan Walid itu. Maka adalah setengah mereka itu kaum yang murtad. Dan berkata mereka itu, ini sebahagian mereka itu. Berkata mereka itu, ini sebahagian mereka itu mengatakan benar Muhammad ni. Tapi setengah lain kata murtad, setengah yang lain murtad. Maka adalah setengah mereka itu kaum yang murtad daripada Islamnya. Yang masuk Islam dah. Murtad pula. Dan setengahnya yang munafik pada perkataannya kaum. Dan setengahnya yang menceritakan dan mendustakan. Itulah keadaan bagaimana Nabi SAW selepas cerita benda tu. Dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan. Dan setengahnya yang terhenti tawakuf pada kelakuan Nabi dan pekerjaan Nabi SAW. Dan setengahnya yang taradud daripada hatinya. Betul tak? Nak kata betul pun tidak, benar tak benar pun tidak. Maka diturunkan Allah Ta'ala firman-Nya, ya Allah, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Surah Al-Isra ayat 60. Dan tiada kami jadikan akan pelihat. Ni. Yang kami perlihatkan. Tiada kami jadikan akan pelihat
yang kami perlihatkan kamu, ya Muhammad, melainkan fitnah bagi segala manusia. Hasil daripada Isra Mi'raj tu, Nabi SAW melihat dan diperlihatkan Allah Ta'ala bahawa berlaku fitnah di kalangan manusia. Ada yang taradud, ada yang keluar Islam, ada yang mendustakan, ada yang membenarkan. Ini baru cerita Isra, belum Mi'raj. Kalau Mi'raj lagi tak percaya. Sebab tu ingkar Isra kafir, ingkar Mi'raj fasik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini, ayat surah Al-Isra ayat 60 ni, bahawasanya Isra dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasadnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, dan tiada kami jadikan akan perlihat yang kami perlihatkan kamu. Yang kami perlihat tu apa dia? Yang tadilah syurga, neraka, malaikat apa semua tu. Melainkan yang kamu lihat tu akan timbul fitnah di kalangan manusia. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian daripada masa Isra itu adalah bau daripada Nabi SAW tu harum lepas pada Isra. Seperti bau pengantin. Pengantin baru azam. Tapi azam busuk tu. Tak. Betul. Betul apa? Busuk ah? Betul ah? Handsome. Handsome benda. Muka macam lembu, buat muka macam lembu gitu. Mana? Betul ah, Azam? Handsome ah? Hai, tak pula. Tadi kata handsome ni tak lah satu Ni call coding ke call jadi ni? Call jadi apa mana tu? Tak handsome? Okey, tak handsome. Kau jadi madhab Azhar. Jadi mana call coding tu handsome. Kau jadi tak handsome. Lepas tu nak tarjah mana tu? Hai! Mana kaedah gitu? Mana kaedah gitu? Apa dalil dia mahu handsome? Tak ada dalil tu sabit ke mana? Mana ada dalil lah. Nak tasdik kena dalil. Tidak taklid. Siapa yang taklid ke demo? Demo taklid ke siapa? Kalau tasdik dengan taklid tak ada dalil, lepas tu taklid ke siapa? Demo taklid ke seseorang yang mengatakan demo handsome, padahal tak ada dalil. Mana? Mana Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Mana ni? Selama-lamanya, ini harum tu, selama-lamanya macam pengantin. Inilah perkataan Anas tu. Inilah perkataan Anas, akhir yang menyahaja fakir, Syekh Daud yang muhtaj, yang berhajat kepada rahmat Allah, Daud bin Abdullah Fatani, pada mentaswidkan, yakni membubuh titik dan menuliskan. Bubuh titik ni mana? Tulisan tu ada huruf titik lah. Mentaswidkan, menuliskan. Taswid ni asalnya mendakwatkan. Tulis tu. Bicara Isra dan Mi'raj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi, Risalah Najmuddin Al-Ghaiti. Boleh carilah kitab tu. Setengah syarahnya Risalah Najmuddin Al-Ghaiti bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Pada hari Selasa. Hari ni Selasa. Kita kata hari Selasa. Dia tulis hari Selasa. Antara Zuhur dan Asar. Kejap dia tulis. Lebih kurang 2-3 jam dia tulis kitab ni. 25 muka surat. Di dalam Mekah Al-Musharrafah pada 27 hari bulan Al-Muharram. 27 Muharram. Al-Haram. Al-Muharram Al-Haram. Yang ni haram perang lah waktu ni. Bulan yang diharam perang ialah Muharram. Pada hijrah Nabi SAW 1224 hijrah. Mana dah 200 lebih tahun. 200 lebih dah ni. Hamidan wa syakiran, hal keadaan aku memuji dan bersyukur lillahi pada Allah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa musalliyan wa musalliman ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi kullama dzakarahu adh-dhakiruna wa kullama ghafala an dzikrihi al-ghafiluna, wa radiyallahu ta'ala an alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.
Tamatlah sudah kitab kita ni. Kitab Kifayatul Muhtaj. Macam biasa, sebelum kita akhiri majlis kita ini, maka hendaklah kita meniatkan hadiah bacaan Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab kita Syekh Daud Al-Fatani, kepada kitab asal Syekh Al-Ghaiti dan syarahnya Syekh Ahmad Al-Qalyubi, dan ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun telah mati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا أوان أن نرفع أكف الابتهال والضراعة والانكسار ونطلب بألسنة جناية بالذل والافتقار إلى من له الجود والكرم والستار ونتوسل إليك بالنبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ونستمد بفيض أسرار الإسراء والمعراج إلى قاب قوسين أو أدنى ورؤية عين البصر إلى العزيز الغفار وخصه بذلك من بين إخوانه المرسلين لمن له الفضل والفضيلة ودرجة الرفيعة وبنفاحته الزكية والأنوار الساتعة التي حلت في هذا الشهور رجب الأصم وشهر الله الحرام ومن المواهب والمثوبات السنية الجزيلة الجليلة أن تصلي وتسلم على صاحب التاج والمعراج وتعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وأن تجعلنا والحاضرين ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته وأحينا متمسكين بسنته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته ووفقنا وإياهم لقيام وظائف هذه الليلة وهذا الشهر حتى نجتني ثمرات فضائل هذه الساعة المنورة وأن تبلغنا والحاضرين مطلوبهم ومناهم وتحرسنا وإياهم من فتنة الهوى والنفس والشيطان والحاسدين الباغين وتغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والحاضرين ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات مغفرة شاملة لما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا يا غفار يا ستار وأن تختم لنا وإياهم بحسن العاقبة والأعمال الصالحة ونصلي ونسلم على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الأمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد ومولانا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة معراج نبيك الكريم فأفضل علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكنا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا ومسعفا
وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل أقبل يقبل وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الأعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحنا عليها وأمتنا عليه اللهم أحنا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خواص أهلها وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Sampai itu saja kitab kita Kifayatul Muhtaj. InsyaAllah berbaki lagi 2 kitab. InsyaAllah minha apa benda Berbaki lagi 2 kitab, Munyatul Musalli dengan Minhajus Salam. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu kitab Munyatul Musalli. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 6 hari lagi. Esok Rabu, okey. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. InsyaAllah ta'ala kita akan mula kitab Munyatul Musalli jam 2 suku. Habis. Rehat panjang ni. Jam 2 suku kita mula pula. InsyaAllah ta'ala kitab Munyatul Musalli. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.